إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا إلى المشاهدين والمستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dah baca kitab mari bersangkutan dengan masalah puasa yang kita akan berjumpa tidak berapa hari lagi. Maka pada malam ni habislah kita bicara masalah puasa dan kita akan masuk akhiri dengan iktikaf. Kerana dalam bulan puasa ni juga balik ulama kita setelah mana dia raya hak puasa maka ia akhiri dengan bab iktikaf dan juga Lailatul Qadar. Kita mari turut dengar insya-Allah taala. Kata dia hanya iktikaf di dalam bahasa iktikaf berarti tinggal bertekun pada sesuatu yang baik ke atau jahat. Nak royak kata iktikaf ni pada bahasa cakapan ni makna kata dia hidup buti satu tempat. Duk nak tenang diri sana tu. Sama ada benda tu molek ataupun jahat. Benda molek ni sebab kita nak iktikaf dalam masjid tu lah. Benda jahat ni pokok kafir nak iktikaf dalam berala dia tu. Kita tengok ada pokok dia sabuk-sabuk tu. Pada masa dulu pun gitulah. Tapi lah ni ada juga kafir dia rasa susah ni masuk dalam urat dia tu dia masuk duk iktikaf cara dia lah. Tu nak ayat kata iktikaf juga cara dia pun. Sedangkan benda tu benda jahat, benda tak pakar lah mana. Kena kita ngaji dah dulu tu ayat iktikaf ni ibadat puak-puak dulu pun iktikaf juga cara dia sana itu. Cara berhala dia. Pernah masa Nabi Ibrahim dulu pernah dia kata kepada dia إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Ketika berkata Nabi Ibrahim bagi bapaknya dan kaumnya. Nabi Ibrahim tanya pak dia. Kerana pak dia tak ada beriman, tak ada arah-arah tu. Tu dia. Dan kaumnya, apakah ini bala, ini patung, ini berhala yang muda iktikaf ni? Berhala, apa muda iktikaf ni? Mana gitu? Ibrahim tanya puak dia, tanya kaum dia. Lalu tu jawab puak kaum dia, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Surah Anbiya. Dia kata kami dapati bapak-bapak dan nenek kami duk buat ibadat lah ni. Dia rasa dia di ibadat juga cara dia tu. Nak ayat kata puak semua berhala pun dia agak kata ibadat juga. Tapi benda tu adalah benda batil, benda palsu. Tu dia. Maknanya. Tu hak segi pada bahasa cakapan dia katanya. Dan di dalam syarak bertekun dalam masjid menurut cara yang tertentu. Mengikut syariat Islam kita ni, mana kita duduk dia di dalam masjid tu dengan cara kita ni yang iktikaf lah. Cara tertentu yang kata mengikut rukun dia, kita akan turut tengok. Iktikaf adalah sunnah di sebarang waktu. Nak kata satu ibadat sunnah Nabi hak sunat lah, sunnah Nabi hak sunat di sebarang waktu ni tak ada kira lah. Waktu mana-mana pun kita masuk duduk dia di niat iktikaf tu boleh cara tu. Kalau kita dah ngaji lah kita niat iktikaf ni boleh follow iktikaf masa ni. Nanti tunggu waktu pun sebab tu juga. Sikit boleh cara sikit, banyak cara banyak mana kita. Balik ulama fiqh kata nak kira sah tu kalau tamat ninah pun sah dah lah. Di segi kata niat iktikaf tu duduk dalam masjid start. Lepas tu baik. Sah lah segi tu tu. Cuma hak bisik tu hak 100% ke hak 10k tu lah mana kita. Terutama pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan untuk memperdapat Lailatul Qadar. Hak tu hak nombor 1 sekali kak. Hak 10 hari bulan Ramadan tu lah. Cerak ya boleh cerak tu Qadar tu.
Kita duduk rumah pun boleh berlaku. Itu qadar. Cuma duduk dalam i'tikaf ni kau visit lagi lah. Tak ada. Kalau i'tikaf lagi, lepas tu qadar lagi. Tak ada apa. Itu maknanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187 Tuhan katanya wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Maksudnya janganlah kamu cengkeramai mereka. Jangan kamu ada hubungan dengan isteri-isteri kamu sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid-masjid. Masuk iktikaf hak nombor 1 sekali ke mana 10 hari penuh dalam iktikaf tu. Masa tu pun kalau dia klik makan rumah, qada hajat kecil berak rumah pun, Tuhan lari tu saya duduk hubungilah dengan suami isteri tu. Masa iktikaf tu. Kadang-kadang iktikaf tu juga suami pergi iktikaf masjid, isteri pergi iktikaf masjid ada juga. Berlaku masa Nabi dulu isteri dia pergi iktikaf juga. Tu dia. Masa tu kadang-kadang berhajat pada makan minum, klik makan rumah kita kata. Qada hajat. Apa tu pergi sejid pula. Sejid Yamin dulu tak serupa sejid kita dalam ni lah. Tak ada Yamin, tak ada apa. Tak ada sejid kita dalam ni kan. Ada Yamin ada pun cukup lah tu. Tak ada. Fak masak, fak pun. Besar-besar tu. Tapi sejid elok-elok semua kita ni lah. Tak apa lepas luar kita lah. Tu maknanya. Tu nak ayat katanya hak bisik sekali. Ada pun iktikaf tak ada penuh tu biasalah. Tu niat iktikaf masuk tubik lah. Batal lagi. Masuk pula niat pula. Tu hak kita tu. Orang masa berakhir buat ibadat tu yang iktikaf penuh lah mana kita. Masa belum khawik dulu lah. Lah ni tu gitulah. Buat khawik tak dak. Tu dia. Tu maknanya. Dari Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Mengikut isteri dia Aisyah ni orang banyak ingat hadis kerana dia budak lagi, apa mudah ingat. Tak seperti orang lain. Kalau yang umur banyak dah tu, orang ingat mana. Nabi ni hal lain tu. Rasulullah adalah beriktikaf pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Hingga beliau diwafatkan Allah Azza wa Jalla. Muttafaqun alaih. Ni jelas lah, nak ayat kata. Nabi kita tu lah. Ibadat hak sunat ni, mana kita boleh tiru lah dia. Hak Nabi buat contoh boleh tiru. Orang suka buat ibadat biasa ya. Iktikaf pula akhir tu. Lebih lagi orang tak ada lekat dengan apa, tak lekat dengan anak dengan apa kak. Senang benar. Puan Aisyah ni dia tak ada lekat dengan anak dengan apa, tak ada anak, tak boleh anak. Nama lain bukan ada anak nak ngapa dia mana Nabi royak tak ada. Ya ada lah Nabi royak lekat selalu dia tak ada bergaduh dengan anak ngapa ya. Tak ada. Seorang diri lah mana kata. Tu maknanya. Juga dari Aisyah juga anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza dakhala al-ashr al-awakhir ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu. Ni pun hadis sahih. Aisyah tambah lagi dia katanya Nabi lah apabila 10 akhir tu ahya al-laila menghidupkan malam. Menghidup malam ayat tu kalau malam lain tu buatan Nabi tu tidur tu jadi masuk dalam kata biasalah. Bangun juga sembahyang malam tu tidur juga tapi hak ni hak 10 akhir Nabi menghidupkan malam. Nak ayat tu banyak benar lah. Tu hidup malam ni mana ayat tu tidur sikit sangatlah dalam bulan 10 akhir ni. Wa ayqaza ahlahu. Tu dia dibangunkannya ahlinya, gerak ahli dia. Gerak ahli dia nanti supaya itulah sembahyang malam kau zikir kena ikutlah. Menjagakan ahli dia tu. Puluh akhir itu. Mana tidur jugalah tapi tak banyak. Gerak ahli dia, isteri dia tu lah. Anak isteri dia tu. Wasyadda mi'zarahu. Dan memperceruknya kainnya. Tidak mendekati isteri untuk beribadat. Ayat atas 10 akhir Nabi tak ada hubungan dengan isteri dia tu. Mana sebota masa dulu macam cawak lacing lah. Dan diceruknya kainnya. Mana ikat kain kejap lah. Tak ada itulah. Sebab tak ada sindir Nabi nya tak ada hubungan suami isteri pada masa iktikaf ni. Tu dia. Atau nak ayat katanya hak 10 akhir saat itu. Tu jadi benda hak Nabi buat contoh benda ibadat. Hak imam benda molek segitu nak ayat. Bagi orang iktikaf lah. Kata nak iktikaf tak ada apa. Habis. Tu yang bagi satu keratan ayat Quran dan disyarah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Balik para ulama pula kita kecek. Ulama kita kata pula rukun-rukun i'tikaf. Kerja ulama kita ni nak beri gambar katanya lah mana rupa kita rukun dia ni. Nak i'tikaf ni tak kena rukun tak jadi benda juga. Niat sebagai yang telah lalu tentang hadis niat. Wajib niat fardu. Tu dia. Pada nazarnya agar berbeza dengan sunat. Tu ayat katanya dia sebut sini niatlah kita i'tikaf ni niat aku i'tikaf kerana Allah Taala gitu niat hati. Nak berdiri diri masjid kerana Allah Taala niat nak i'tikaf kerana nak ibadat dalam i'tikaf puluh akhir ni. Lah tu kena payah niat tu. Dia kata wajib niat ni tu dia wajib niat fardu pada nazarnya. Heret katanya kalau orang menazar tu kena niat. Aku i'tikaf aku i'tikaf hak fardu. Tunai nazar aku kan Allah Taala. Aku i'tikaf hak nazar fardu. Dia nazar jadi fardu dah juga. Dia sebut sini niat wajib niat fardu pada nazarnya. Kalau dia nazar kata bagi Allah takut i'tikaf sebelum akhir Ramadan. Maka dia niat kata dia nak i'tikaf ni hak wajib ataupun hak fardu bagi nazar dia. Niat gitu. Orang ulama dulu ni ya banyak kira gitulah. Dia nak i'tikaf tu jadi sunat ya. Pasti nak buatlah mana nak hidup pahala banyak sikit. Dia pun wajib pada bagi Allah takut i'tikaf 10 akhir ni. Jadi kok tu. Dia nak pahala banyak kan dia pandai mikir dia. Benda hak sunat, maka kita nazar jadi wajib. Boleh pahala situ dah. Bagi orang i'tikaf itu hak itu pun patutlah. Orang nak i'tikaf sultan atau semalam 2 malam pun dia pun wajib bagi Allah takut i'tikaf masjid. Apa yang nak i'tikaf ya? Ni i'tikaf hak dia nazar tadi itu. Bagi Allah takut ataupun aku nazar nak i'tikaf masjid semalam ke 2 malam ke. Kemudian dia pergi buat tu boleh pahala wajib. Jadi kok tu. Sunat apa tu juga. Ada mau menazar misalnya. Semalam sunat duha tu sunat bagi duha tu. Kena mandi pagi papa mandi tu sunat mai duha 2 rakaat. Lepas tu jadi boleh pahala tak banyak bagi Allah takut maya duha ada aku nazar maya duha 2 rakaat lepas tu kau buat itu jadi hak sunat kita wajib tu jadi pahala banyak pula dah situ cara guna tu gitulah. Yang keduanya bertekun sekadar yang dinamakan i'tikaf. Mana berdiri diri walaupun tak lama pun sah lah niat. Lepas tu duduk dia start tu dia. Tu dia panggil nama kata i'tikaf dah lah. Yang syarat yang 3 pula dalam masjid. Dalam masjid kerana mengikut sebagai yang telah diriwayat oleh hadis-hadis yang lepas tadi. Nama sebut masjid mata wa antum akifuna fil masajid. Sebut masjid. Nak ayat rukun tak payah niat. Lepas tu masuk duduk start. Tu dia. Yang keduanya kita kena berdiri diri dalam masjid tu. Kalau datang makninah pun orang panggil i'tikaf dah. Pada tetap anggota kita. Lepas tu yang 3 rukun dia kena lah sujud. Dalam tak lah sujud tak adil lah. Dia kata musalla kena tak niat sujud ada sujud tak adil. Yang keempatnya orang yang beriktikaf itu disyaratkan Islam. Ni hak kena kita dah ni. Tu dia. Jadi kena Islam weh. Berakal dan suci daripada hadas besar. Suci daripada hadas besar. Makna kata dalam junub tak boleh nak pergi i'tikaf tu kena mandi bersih dulu. Dia maksudnya juga kan ibu hak datang tu. Jadi tidaklah sah i'tikaf orang yang mempunyai sifat yang bertentangan dengan salah satu sifat-sifat yang tersebut. Mana orang gila tak sah i'tikaf, orang kafir tak sah i'tikaf. Mana gitu lah. Itu dia. Orang duduk dalam keadaan hadas besar tak sah i'tikaf dia kata. Dan kehormatan tinggalnya orang yang berhadas besar dalam masjid. Ayat kata kita kena hormat. Bagi orang hadas besar tu jadi tak boleh nak berdiri di dalam masjid. Kena tinggal mana kalau kita pergi duduk dengan tu mana tak ada hormat masjid. Dalam ada kita hadas besar kita duduk dalam masjid tak boleh. Kalau orang bagi nak i'tikaf tu keluar hadas besar pun kena tu keluar mandi lah mana kita. Lepas benda tu. I'tikaf yang dinazarkan. Yang meroyak pula kali lagi.
Ini riwayat dah secara umum. Apabila dinazarkannya masa yang berturut-turut, mestilah ia beriktikaf dalam masa yang berturut-turut itu. Seperti dikatakannya, aku mesti beriktikaf untuk Allah 10 hari berturut-turut. Yang nazar ni hak kita. Hak sunat apa kita pun wajib. Kalau kita sebut turut-turut, kena buat apa kita kata tu. Kalau kita aku bagi Allah aku iktikaf 5 hari, tu tak apa, tak ada turut-turut. Ini sehari tak ada, tu isyak lusa pula sehari, cukup 5 hari, tak apa. Hak kita mengikut hak kita berlafaz tu. Kalau kita sebut turut-turut, kena turut-turut. Tak turut tak boleh ni mana kita. Yang sah sekali, hak paling sah sekali, jika ia menazarkan sehari, tidaklah harus diceraikannya saat-saatnya. Kerana yang dipahami dari kata-kata sehari itu ialah terus menerus. Ini ulama kita kecek dan hurai lah ni. Kalau kita bagi Allah takut iktikaf sehari, ataupun aku menazar nak iktikaf sehari, tu sebut kalimah nazar dia panggil juga. Atau kita wajib bagi Allah takut, tu dia panggil nazar kat tu. Masuk dalam wajib. Tu. Jadi ya niat iktikaf sehari kena iktikaf sehari penuh lah. Dia kata jangan hidup 100 hari 24 jam. Isyak 5 jam, lusa pula 5 jam. Tak boleh tu, tak boleh. Tu. Ya atas tak panggil sehari. Sehari ni terus menerus. Ambil daripada subuh hingga sampai maghrib. Tu dia. Tidaklah ia boleh keluar dari masjid kecuali untuk kepentingan yang tak dapat tiada. Seperti buang air kecil dan besar. Dia kata niat iktikaf penuh sehari masjid. Tak boleh nak tubik dengan tak ada hajat penting lah. Kalau hajat penting tak apa dia katanya, nak kecing dan berak tu. Atau keuzuran seperti haid dan atau sakit. Kan ibu kita dah iktikaf oleh mari tak apa tu baik. Ataupun sakit. Sakit tak tahu kata nak duduk dalam masjid dan itu. Tak apa mana kita. Tu dia. Seterusnya dia royak lagi yang membatalkan iktikaf. Perkara yang batal iktikaf ni tak ada banyak mana kali. Iktikaf terbatal dengan sebab bersetubuh. Ni hak orang niat penuh ni lah. Niat penuh iktikaf 10 akhir tu klik terus setubuh dengan isteri dia batal iktikaf dia yang niat iktikaf 10 akhir sana itu. Sebagai yang diterangkan oleh ayat yang lalu. Ayat lalu langit usir setubuh lagi setubuh batal niat iktikaf yang 10 hari tu putus itu. Tak ada boleh kepala hak penuh 100% tu. Ia pergi sejik pula niat iktikaf pula jadi sepotong iktikaf biasalah yang panggil. Dan dengan keluarnya dari masjid tanpa keuzuran. Masa puas duk masjid lama tu duk keluar duk kecek main makan-makan ringgit. Tak ada. Lepas tu esok iktikaf pula putus tu. Cuma tak apa dia tak ada nak 100% tu. Ada tak nak sikit boleh duk. Nak hak penuh tak boleh sebab tu tak ada hajat apa tu duk puas. Makan tepung orang isyak puas-puas masuk klik pula. Tu hak iktikaf biasa dah tu. Niat pula lah masuk tu. Tu maknanya. Jadi makna hak benar tu baik hajat manusia lah. Makan minum, kecing berak salah kita. Habis kat tu, kita tak nak saraf panjang dia. Saraf panjang pun jadi dah herat orang lain pula. Kita tu orang kita tulis. Dan yang rakyat tu kita faham isi-isinya. Kata terakhir tentang Lailatul Qadar. Hak akhir sekali kak. Puasa nak habis lah. Lailatul Qadar lah. 10 akhir ni. Maka ia orang ayat Quran yang berbunyinya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia orang ayat sebut sini. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Allah Ta'ala tahu hewat turun Quran. Quran turun daripada Allah ni, bukan turun tahu dari mana dah. Dan dia bukan turun daripada tak ada. Turun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tu dia katanya tak turun Quran. Tahukah engkau apa malam Lailatul Qadar? Suruh Nabi sapa pada umat dia, sapa pada kita hari ni. Satu peringatan pada kita apa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu dia ayat ni yang kita dengar semua lah. Lebih lagi boleh puasa. Turun padanya para malaikat. Malaikat turun pada langit.
Dan ruh dengan keizinan Tuhan mereka. Katanya malaikat ni umum, ada pun ruh ni sebut kata malaikat Jibril. Dari tiap-tiap perkara. Kerja hak Tuhan perintah dia tu, dia turun. Tu sejahteralah ia hingga terbit fajar. Tuhan perintah malaikat ni royak gapo, suruh kita tu sungguh dalam ibadat, suruh kita tu tinggal maksiat gapo tu. Tu utusan Allah Taala tu sakut pak malaikat. Nak gemar terhadap orang Lailatul Qadar tu, nak tulis gapo amalan gapo hendak jaga benda tu benda ni tu. Ia katanya hingga sampai pada fajar subuh. Fajar subuh. Tu maknanya ambil masa Lailatul Qadar ni tu sampai situ. Tu dia. Kata Imam Malik dalam Muwatta. Imam Malik ni salah seorang guru duk mengajar di Madinah lah sejak Nabi tu. Dia katakan, aku telah mendengar orang yang aku percayai. Imam Malik kata, tu guru dah dia ni. Aku telah mendengar orang yang aku percayai mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katanya diberi lihat akan umur umat-umat. Dia orang hadis ni dengan bahasa Arab. Kita nak royak asal Melayu dah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan pada beliau umur umat-umat. Mana a'ma di Nabi napa amarul umam qablahu. Tapi napa umur umat-umat dulu. Nabi ni umur umat dulu ni, umat Nabi Adam banyak ni, Nabi Nuh banyak ni, Nabi Ibrahim, Nabi Loyak. Lalu beliau seakan-akan menyesali singkatnya umur-umur umatnya. Nabi rasa, gitu, umur panjang dia maunya. 1000 tahun, 800 tahun, dia maunya 700 tahun. Itu lalu. Bahawa amal mereka tidak akan sampai sebanyak amalan umat-umat yang lain. Lantaran panjang umur mereka. Hebatnya dia mau dulu. Boleh buat amal banyak lah. Moga umur banyak, beratus-ratus. Dia mau ni 400 lebih, dia mau ni 700 lebih umur. Aduh, kita ni. Jadi umat lain tak boleh pergi nampak. Seolahnya Nabi rasa kecewa lah mana umat dia ni umur pandau. Maka Allah pun menganiainya. Allah pun berilah kepada Nabi tu Lailatul Qadar. Tu dia, Lailatul Qadar. Dan dijadikan Lailatul Qadar tu lebih baik dari 1000 bulan. Iaitu di 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan tu kira segi hisabnya 83 tahun 4 bulan. Jadi 83 tahun 4 bulan tu orang boleh puasa. Boleh satu puasa tu seolahnya umur yang naik 83 tahun 4 bulan lebih. 3 tahun 4 bulan. Lepas tu 2 tahun 100 lebih dah. Jadi banyak kira tu lah itu. Kira tu dia banyak kita lah. Jadi Nabi pun rasa puas hati kalau teruk. Tidak rasa teruk lah. Kalau gitu walaupun kita ni umur tak ada sampai tangga tu terhati. Amalan tu boleh tujuan umur panjang tu tujuan nak bekal dalam akhirat. Tujuan nak beribadat pada Allah Ta'ala tu jadi bekalan untuk negeri akhirat tu banyak. Jadi berdapat beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi akhirnya tak kalau tahwi Lailatul Qadar ni pun Nabi pun puas hati lah. Gembiranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu sebab-sebab nak mari dapat Lailatul Qadar tu gitulah. Nabi rasa kecewa, maka Allah pun sangat mengetahui terhadap nabinya. Maka Tuhan pun berilah kepada Nabi kita ni Lailatul Qadar. Dan kata Al-Hafiz Al-Qadi Abu Bakar, adalah seorang ulama besar yang katanya, itu adalah kelimpahan dari Allah yang telah dikurniakannya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kelebihan hak fisik sekali tahwi pada umat Nabi Muhammad ni lah tu. Hebatnya boleh puasa setahun tu, sekolahnya menambah umur kita 83 tahun. Kira ibadat kita tu. Lepas tu orang 10 tahun yang mana dah. Lepas kita umur panjang kok, dah hebat benar. Tapi kena puasa dah mana kita. Li kelimpahan yang tidak pernah dikurniakannya pada umat-umat yang lain. Ni. Hak bui Lailatul Qadar semalam boleh follow ganda 83 tahun lebih ni. Tak ada uwi pada umat dulu. Tidak ada bandingannya dan tidak dapat dipadani dengan sebarang kesyukuran. Tak ada arah lah nak banding nak syukur pada Allah Ta'ala nak banding lain pada ni tak ada lah. Tu.
Firman Allah Ta'ala, ayat ni, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Yakni, apa maksud sini? Beramal di malam itu. Bukan ayat malam itu lebih, kita tak lebih dak. Nak ayat kata kita beramal malam tu lah, malam hak kena tu Qadar tu lebih baik dari amalan 1000 bulan. WPC kita ni sepuh amalan 1000 bulan, lebih satu lagi lah yang tidak ada dalamnya tu Qadar. Kita hak tak ada tu Qadar tu kita buat amal 83 tahun. Gimana hak malam tu semalam tu kita buat amal tu lebih pada hak tu lagi. Tu maknanya. Dia kata sini. Mereka tidak sekata tentang ini, ada yang mengartikan kebesaran kerana firman Allah Ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan tidaklah mereka membesarkan Allah dengan sebenar-benar kebesarannya. Jadi berarti bahawa malam itu mempunyai kebesaran. Susu tak ada malam besar sekali lah, kerana di dalamnya lah diturunkan Al-Quran. Dia kata malam tu lah malam hak saya turun Qurannya. Dan para malaikat, saya turun para malaikat pun malam tu juga dia katanya. Atau di dalamnya diturunkan barakah, kebaikan, rahmat dan keampunan. Keampunan Tuhan pun malam tu banyak. Ataupun bahawa orang yang menghidupkan malam itu ialah orang yang beroleh kebesaran. Orang boleh butuh besar lah, boleh menghidupkan malam tu. Tak ada orang nak ayat Qadar, nak ayat tak boleh. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Nak ayat atau Qadar tahu mana tu, nak ayat tak boleh, nak ayat tu tinggi sangatlah kelebihannya. Dan ada juga yang mengartikan Al-Qadar dengan roh berbaris di atas, iaitu takdir. Kerana di malam Lailatul Qadar lah ditakdirkan hukum-hukum untuk tahun itu, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ada juga ulama pahal kata malam Lailatul Qadar tu malam hak Tuhan takdir, hukum-hukum hak tahun tu lah. Tu fiha yufraku kullu amrin hakim. Di dalamnya lah diterangkan tiap-tiap perintah yang mengandungi peri kebijaksanaan. Pada malam tu juga utus sekhijar malaikat gapo hak sakut pak hak takdir malam tu. Malaikat pun boleh tahulah, boleh terimalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata lagi seorang ulama kita, Al-Hafiz Ibn Hajar, telah menyebutkan pendapat-pendapat yang banyak dalam perkara ini hingga berjumlah 46 pendapat. Aduh, ulama kecil matu Qadar ni hingga siapa 40 ni kata-kata. Setelah mengumpulkan semuanya ini, dia berkata yang jelas sekali ialah pada hari ganjil dalam 10 hari yang terakhir. Ulama pun kata hari itunya, demo ni, hari ininya, demo ni. Tapi dia katanya, apakah gitulah, mudah dia katanya. Hak jelas sekalinya, pertama kalinya hari ganjil dalam 10 yang akhir tu lah, hari tak cukup gu tu. Tu hari ganjil dia panggil. Tu dia. Hari tak cukup gu. Seperti dipahamkan daripada hadis-hadis mengenai bab ini. Dan yang lebih diharapkan sekali lagi ialah dalam hari-hari ganjil yang 10. Dan yang lebih diharapkan lagi hari-hari ganjil yang 10 itu ialah malam 1 likur. Itu dia. Atau 2 likur. Tengok tu. Hak diharap-harap lagi dalam mengikut pendapat ulama kita hak Imam Syafi'i ni. Hak Ibn Hajar orang ni yang katanya pada 10 akhir tu cerak ada hak harap sangatnya. Lepas tu pula hak harap pula lepas dah tu 1 likur malam 21. Atau 3 likur. Malam 23. Dia duduk situ je katanya. Tu dia. Menurut dua hadis dari Abi Sa'id dan Abdullah bin Anas. Jadi mengikut dalam ulama kita, dalam ulama hak pahamilah ni tu mengikut pendapat ulama Syafi'i kata diharap malam 21 dengan 23 dia kok tu. Dan di sisi jumhur pula, ramai ulama lagi, lain pada Imam Syafi'i dan penyokong-penyokong dia ni, yang lebih diharap ialah malam 7 likur. Dia malam 7 likur, malam 27 tu. Tu maknanya. Tu masing-masing pahal lah. Tu dia. Jadi nak ayat katanya malam 21, 23, 27 tu sangat terharap. Mazhab Syafi'i ni yang berat malam 21, lepas tu 23.
Mazhab lain lagi duk berat malam 27. Tapi banyak hak masyhur, banyak kira dah sedar 27 tu lagi lah. Tapi tak apalah, nak ayat tu jelas lah. Sangat-sangat berhajat. Kita pun penting selaka tu. Satu pun kita berat amal ibadat kita, 2-3 kita berat, 27 kita berat. Lepas tu kena orang lain. Padahal nak berat belakang lah itu. Kalau kira hak tak ikut guru tu. Jemaah ni kalau Mekah kan oleh 27 kan asuk terik lah. Di Kaabah tu orang tawaf pun lepas nak berjalan apa tak boleh. Masya-Allah sungguh. Karena demo ni harap kata 27 tu duduk nombor 1 di sisi Jumhur Ulama. Itu dia. Dan dari Ibnu Umar bersabda, "Man kana mutaharriha falyataharriha lailatas 27." Barang siapa yang menjagainya maka jagailah pada malam 27. Jadi Abdullah bin Umar pun ya sokong pendapat ni juga kata 27 tu. Kalau dia nak jaga sungguh tu sendiri tak boleh lah malam 27 tu. Dia rasa dekat duduk situ. Kata para ulama, hikmahnya pedah pun boleh tak ajak bercerak tu. Maka disembunyikan malam Lailatul Qadar itu adalah supaya orang bersungguh-sungguh mencarinya. Andainya dinyatakan terang-terang malamnya, kelak tidak berapa dihiraukan orang. Ulama kata apa boleh tak Nabi tak ajak bercerak Lailatul Qadar tu. Hingga jadi marifat ulama dia duduk selisih gitu. Pasal kena tak ajak berceraknya. Jadi ulama kita jawab atas apa dah besar tu. Nabi ajak umum gitu, ajak atas malam 10 K tu nombor 1. Lepas tu pula tak ikut guru. Pakat saya tak ikut guru tak apa dah lah sungguh situ kan. Nombor 1-nya gomoh habis 10 K tu banyak ibadat. Nombor 2-nya kuat tak ikut guru tu. Kalau ajak cerak atau malam tu Qadar tu malam 23. Ada apa dia malam kena nanti pertanyaan tu ada. Malam tu apa juga aku. Tu apa tu hikmah besarnya. Nabi katanya malam tak cukup guru Nabi raya tu kita bersungguh semua malam tu apa malamnya 21, 23, 25, 27, 29. Tu dia. Tu maknanya. Tu boleh mudah lupa dah lain 27. Tak ada. Dia raya tak ikut guru tu pun malam lain 27 tu asal tak harap dah. Tu maknanya. Akhirnya tanda-tandanya. Tanda-tanda dia katalah anak sini dah nak habis. Habis dah lebar Lailatul Qadar habis dah ngaji kita dah lebar puasa. Ada beberapa hadis yang menerangkan tanda-tandanya, tetapi kebanyakannya tidak nyata. Malaikat setelah berlalunya. Di antaranya hadis Ibnu Mas'ud. Pas nak tahu mana tanda Lailatul Qadar. Jadi ulama katanya tanda ada, tapi tahun lepas dah tu dah. Jadi kok tu lah. Tahun lepas. Kata awal sedar. Belum korek ni tahun dah. Tahun lepas. Mengikut hadis Ibnu Mas'ud yang katanya dan tanda-tandanya ialah naiknya matahari di pagi harinya bercuaca putih. Dia katanya wa amaratuha an tatlu asy-syamsu fi sabihati yawmiha bayda la syi'a lahu. Tidak bersinar. Hadis ni ayat Imam Muslim lah. Mana kata pagi esok tu matahari naik tu di pagi hari itu tidak ada sinar, tak ada cuaca putih dah, tak ada kelip dah lah kerana malaikat naik ke mari tu. Dia kita gelap matahari jadi malaikat naik ke mari gelap. Tak ada sinar dah. Orang tepu sama cahaya, malaikat dia pada cahaya. Tu dia. Lepas tu matahari pun cahaya juga. Belaga dua tu jadi tak ada sinar dah. Allah. Terus tengah pada tanda, tapi tanda lepas lah. Tanda pagi dah. Nampak cahaya matahari tak ada sinar pagi ni jelas dah semalam. Jadi kau tu. Dari Ibnu Abbas katanya Lailatul Qadar ni dia katanya Lailatul Qadar itu cerah, malam itu cerah, tidak panas dan tidak dingin. Jadi malam itu cerah, panas pun tak, sejuk pun tak. Matahari di pagi harinya tak berapa merah. Matahari esok tak merah mana dia kata. Jadi seperti inilah. Jadi matahari tak merah sangat kerana cahaya malaikat duk tapai malaikat naik ke mari sana itu dia pun jadi tubik itu tak gagah mana kita tak nak merah mana. Hak ni hak Ibn Abbas ni kita boleh itu ni sebab dia kata boleh tengok malam tu cerah. Pas tak ada panas tak ada sejuk pertengahan. Itu setengah daripada tanda. Seorang sahabat lagi daripada Ubadah yang katanya tidak ada panas di dalamnya dan tidak dingin supa. Tenang bersih. Jadi rasa tenang bersih malam tu. Dan bulannya bercahaya. Mengikut hak Ubadah ni atau bulan tu bercahaya. Bulan pada malam tu malam Lailatul Qadar tu. Bulan tu cerah molek dia katanya. Tu dia.
Ada yang mengatakan kelihatan segala-galanya bersujud. Orang kata tu ada lah. Kata-kata orang tentang Lailatul Qadar ni hak dia mau kata. Bukan Nabi kata dak, hak ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Ada yang mengatakan kelihatan segala-galanya bersujud. Ada setengah yang kata malam tu kadang-kadang orang tengok ada kata pakat sujud belaka. Hak kayu pun sujudnya katanya. Ada juga yang mengatakan kelihatan cahaya memancar di segenap tempat hingga di tempat-tempat yang gelap. Orang dek kecek ni kata, oh bawah tu Qadar tu cahaya macam cerah habis. Dia kata gitu. Orang kata tu lah. Dan yang lainnya mengatakan pula kedengaran salam dan ucapan dari para malaikat. Yang ni kata malam tu Qadar tu bunyi suara duk salam, jawab salam malaikat. Dia mau kata, dia kata hak sungguh tahu. Tu dia. Sedang para mentahqiq mengatakan perkara-perkara yang seperti ini tidak boleh disebut jika tidak ada ketuan dari pengatur syarak. Hak ni hak ulama duk kaji duk cek sungguh duk x-ray sungguh dah. Tahqiq sebab x-ray dah ni kata benda ni tidak boleh disebut. Tidak ada ketuan dari pengatur syarak. Jadi hak syarak tak ada royak ni kita sedap bergaduh lah. Syarak dah suruh kita buat amal nak ganda tu ya. Syarak tak ada royak ataupun kayu sujud tu. Tapi kalau mau kita tengok mata pernah-pernah ikut demo tu. Tak ada. Syarat tak ada royak lah tu. Kata cahaya cerah segenap tempat tak ada malai kan. No cerah berlaku tak esok berlaku. Demo ni dengar kata suara malaikat tu salam, jawab ke mari hak tu pun kata saja gitu. Ya kata tak ada dalil dia panggil. Benda boleh jadi sengoti boleh jadi bahau lah hak tu dia panggil benda khabar. Hak ni nak kata kena buat benda tu tak boleh. Firman Allah Taala, Tuhan royak sendiri katakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu ikut apa yang kau tidak mengetahuinya. Jangan duk turut hak tak tahu lah, hak tak tahu sudah kacau lah benda hak tak tahu sungguh tu duk kata gitu kata gini tu sungguh kedak tahu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu dipertanggungjawab. Semua tu saya akan tanya lah kalau gitu kecek benda tak sengoti tu. Gitu kata benda tak sengoti pakai kayu sujud belaka. Apa baik mana? Tahu mana kata gitu. Mau tengok bila firman royak sungguh dah. Tu dia. Kata cahaya cerah habis semua tempat gelap-gelap baik mana? Dia tak ada royak Nabi tak ada royak. Satu kaca katalah nanti kalau tak betul kok akhirat esok saya akan baik tindak ke tanya. Mengata mit mana, muduk ekoh-ekoh katalah tu. Tu. Dan sunat berdoa di dalamnya kerana Radhi Aisyah katanya. Kalau tahu surat Lailatul Qadar ke banyak berdoa tu ya. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aku telah bertanya, ia tanya Nabi lah. Apakah pendapat tuan tentang apa yang hendak aku katakan di dalam Lailatul Qadar jika aku ketahui malamnya? Jadi bini Nabi kata, "Ya nak kata apa kalau cerak Lailatul Qadar nak banyak ke apa?" Rasulullah Nabi jawab katanya, "Katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Suruh doa tu jangan tinggallah tu, ya Allah, sesungguhnya Kau Maha Pemaaf, maka maafilah aku. Dia ni sahih nak ayat tak. Nombor satu sekalinya minta witah tu wi kat pun lah. Dia tahu apa kok apa kita kandak tu. Tak ada pelik lah. Dia tahu apa kita kok. Kita wi apa yang kita hajat lah. Kerana kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nombor satu duduk situ lah. Hak lain tu nombor lain lah nak minta tu minta ni tu tak apa lah. Cuma nak ayat kata hak besar sekalinya apabila kita dapat keampunan Allah Taala kok. Apa yang kita hajat tu hal lain kau mudah terima lah Tuhan tu. Kita duduk dalam Tuhan maaf dah kita tak ada salah dengan Tuhan ni. Termasuk kita ni orang waliullah lah. Minta apa Tuhan jaga pendengar kita, jaga anggota tubuh badan kita saat itu. Duduk situ lah. Kalau kadang-kadang kita mikir nak harta nak apa. Tu tak apalah berikut lah tu. Duduk nombor 2, nombor 3 lah. Tapi nombor 1-nya minta Tuhan apa. Banyak Allahumma innaka afuwun, maknanya wahai Allah, sesungguhnya Engkau sifat pemaaf. Tuhibbul afwa, Tuhan suka maaf tu, maka maaflah pada aku ni. Tu dia. Tu lah daripada kitab yang kita dapat dengar daripada kitab Al-Mu'inul Mubin, bersakut buat daripada bab puasa daripada awal kita baca hingga sampai akhir.
banyak bak lah, bak puasa lagi, bak i'tikaf lagi, matul qadar lagi. Kita harap Tuhan bagi follow pada kita lah, kerana banyak bak yang kita belajar. Cukup sekarang ni lah kita pada malam ni habis dalam bak ni. Kita akan klik pada pengajian kita asli lah, lepas puasa ni insyaAllah. Itulah habis kurang. Walau bagaimanapun kadang-kadang Allah kita ada takak ni, ada terlekat, ada tak jalan ketik waktu tu, bagi orang ikut tu tak ada lah. Maaf lah. Ada teratur, ada tak teratur gitulah. Kadang-kadang kita takak dah tak tumbik suara pun ada. Cukup sekarang dulu pada malam ni. Salah silap sama kita istighfar. Akhir kata subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.